Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'in wal-'aqibat lil-muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Ibuhu wa fadiluhu. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu daripada tujuan kita mempelajari ayat Allah, ayat-ayat insyaAllah Quran Al-Karim, tidak lain hendaklah kita ketahui kelak nanti kita di akhirat akan dibangkitkan dengan akal kita, dengan ma'rifatullah kita, dengan ilmu kita, termasuklah roh dan juga zat kita itu. Atau maknanya di sudah akidah mengajar kita, kita sekarang ini memiliki ilmu, ada akalnya, ada kefahamannya. Nanti setelah kita berada dalam barzakh, kita dibangkitkan bersama akal itu, dengan ilmu itu yang sama. Bila dia sama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada kita seumpama soalan itu ditanya sekarang ini. Contohnya Rasulullah menyatakan, nanti apabila kamu berada dalam kufur, maka datang dua orang malaikat muka wanyakit bertanya kepada kamu, siapa Tuhan kamu? Ma'rufukah, siapa Tuhan kamu? Jadi di sini, soalan ini, sekarang ini, sekiranya kita belum berada dalam kubur, belum berada dalam barzakh, kalau ditanya, siapa Tuhan kamu? Kita jawablah, Allahu Rabbuna, ataupun Allahu Rabbi, Allah lah Tuhan kami, Allah lah Tuhanku. Jadi di sini apa? Ini ma'rifah, dan tidak ada Tuhan lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bila kita berada dalam barzakh, roh yang sekarang ini, ilmu yang sekarang ini, kefahaman yang sama, lalu datang mereka bukan lagi bertanya siapa Tuhan kamu, maka kita jawab seperti mana sekarang ini, Allah Rabbuna. Kita tidak barzakh. Di akhirat pula apabila kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dibangkitkan dalam keadaan yang sama seperti mana kita lihat tadi. Pada akalnya, pada jiwanya, pada perasaannya, pada ilmunya, semua sama, dan zat pada roh pun sama. Apa maknanya di sini? Allah Subhanahu wa Ta'ala dia menciptakan, tapi kata ulama, maksud menciptakan di sini adalah bukan adanya perubahan. Zat pada roh adalah itu juga. Tidak ada roh yang kedua. Tidak ada roh yang tidak sama. Oleh kerana itu, dah kata ulama akidah di Sunnah wal Jamaah, pada hakikatnya kita ini hidup. Allah pada af'al perbuatannya memindahkan kita. Jadi walaupun disebutnya kita itu binasa, kita itu mati, tetapi di Sunnah akidah di Sunnah wal Jamaah, kita sedang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kebinasaan yang dimaksudkan adalah bukan yang dipamingakan. Kalau manusia ini dikatakan makhluk itu binasa. Apa maksud binasa? Habis, lebur, hancur. Cuma soalannya di sini yang kita kata, kita membandingkan apa yang berlaku yang tadinya. Sedangkan tentang yang kehancuran yang dimasukkan dalam barzakh itu boleh. Jadi kita tak boleh nak menggambarkan kebinasaan, kehancuran barzakh. Kita boleh menggambarkan kehancuran, kebinasaan dunia saja. Sesuatu yang hilang, yang lebur, itu boleh digambarkan. Tapi bila masuk barzakh, satu ulama tidak. Oleh kerana itu dia sudah tidak di Sunnah wal Jamaah, kita itu umpama kehidupan yang dipindahkan oleh Allah. Itu sekarang dunia dan kita Allah pindahkan kita masuk dalam barzakh. Bila masuk dalam barzakh selesai, Allah bangkitkan kita. Dia pindahkan kita pula ke akhirat.
Sehingga ada manusia yang Allah pindahkan dia ke syurga, ada sebagian mereka dipindahkan ke dalam neraka. Apa maksud istilah pindah? Tidak pernah ada kehancuran. Apa maksud kehancuran di sini? Ada zat Allah yang menciptakan pada awalnya zat satu-satu makhluk. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah membinasakan zat itu sehingga dipindahkan ada yang ke syurga, ada yang ke neraka. Itu dia sudah akidah dari Sunnah wal Jamaah. Dan ulama akidah dari Sunnah wal Jamaah juga mengatakan nanti kita dibangkitkan di mahsyar dengan ilmu itu. Jadi dengan ilmu yang kita pelajari bersama dengan kita. Bila dia bersama dengan kita, ini yang paling utama di sana. Paling utama apa maksudnya? Ilmu tentang kitab Allah, ilmu tentang Quran ni, ya, Quran itu yang diawali, diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Itu yang kata Rasulullah, baca Al-Quran, kerana Al-Quran nanti datang kepada kamu memberi syafaat kepada kamu. Dan tidak ada satu syafaat yang berterima mereka daripada syafaat Al-Quran mesti. Itu memerlukan syafaat Al-Quran dengan kaedah mempelajarinya, membacanya, memahaminya dan huruf pada ayat. Itu tujuan kita belajar. Kita Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali daripada ayat yang keempat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Shaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Kalau Allah menafik, kita lihat dulu ayat ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, kalimat inna menunjukkan tahqiq dan juga taukid. Maknanya dalam penegasan yang barang siapa mengingkari maka kafir. Okey, dah ada. Apa maknanya? Allah memiliki sifat cinta, kasih, memberi rahmat. Dan barang siapa yang menafikan sifat ini, kafir lagi. Mengikut ulama akidah Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau sekiranya bukan akidah Sunnah wal Jamaah, seperti mana dia Mu'tazilah, itu juga pendapat ulama akidah. Pada hukum barang siapa menafikan sifat Allah. Sebab Allah kata inna Allah yuhibbul ladzina yuqatilun. Kalimah itu adalah cinta, itu adalah kasih. Tapi itu bukan perasaan. Tetapi ini adalah redha, ini juga adalah rahmat yang berterusan. Dan yuhibbu juga adalah sehingga Allah mengasihaninya, Allah mencintainya, Allah memeliharanya, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menaunginya. Itu semua kalimah yuhibbu. Dia itu mencintai, dia suka, dia redha dan dia terima. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh difahami dengan bahasa kita. Itu ada Sunnah wal Jamaah. Dan jangan kita ingkar. Kita sesama kita ulama berfatwa, kita kafir kalau mengingkari, menolak sifat Allah. Tetapi kalau Mu'tazilah yang bersifat demikian, ulama kita kena. Ada sebagian ulama kata mengkafirkan mereka, sebagai ulama kata mereka ahli bidah, tidak boleh dikafirkan. Imam kita Abu Hasan Asy'ari, sebab kita Asy'ari dulu dia mengkafirkan Mu'tazilah ataupun siapa orang lain. Tetapi dia tidak mengkafirkan. Berkaitan dengan sifat Allah, Mu'tazilah kata Allah kalau cinta, Allah kalau mengetahui, dengan zatnya juga bukan sifat. Kalau dikatakan sifat, itu zat bagi Mu'tazilah. Maka menunjukkan zat di sini dah berbilang. Dan nombor tiga, Allah maha mengetahui satu zat, dia maha melihat dan satu zat. Itu Mu'tazilah, itu fahaman mereka. Tapi kalau kita berfaham demikian, itu salah di sudut pengenal Allah. Akidah Rasulullah SAW mengatakan zat itu bukan sifat. Sifat bukan zat. Tetapi dia ada hubungan dikaitkan antara satu sama lain. Kerana sifat itu adalah untuk menjelaskan kesempurnaan pada Allah. Siapa dia nak kata sempurna, maka dia bukan sifat. Dia memang bersifat. Cuma sifatnya bukan sifat yang kita mengifati.
Bukan kita yang sifat Allah. Cara dari sudut akidah, kalau kita yang menyifati Allah, Allah lah yang menyifati atas diri dia. Itu contoh begini, Zaid seorang alim. Bila Zaid seorang alim, maka kita tahu pasti banyak ilmu. Lalu kalau kita kata Zaid itu seorang alim, tapi tak ada ilmu. Tahu mana ada ilmu itu adalah satu sifat. Jadi Mu'tazilah, dia memahami bahawa maksudnya kalau Allah Maha mengetahui cukup dari zat, kalau ada sifat, itu zat tambahan tu. Salah tu bagi Mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah kata, bila disebut Allah Maha mengetahui, sifat mengetahui itu wujud. Jadi macam Zaid tadi, Zaid itu alim kerana ilmunya ada. Kalau sekiranya Zaid itu alim tapi tak ada ilmu, sama juga dikatakan Allah Maha mengetahui, tapi sifat tahu tak ada. Jadi ahli sunnah wal jamaah menolak. Sebab kita kena tahu satu perbahasan yang dalam di dalam ulama-ulama kita. Sebab hari ini mungkin ustaz kita ajar ini solat wajib dan telah disepakati kalau siapa mengingkari menggugurkan kewajiban maka dia kafir. Itu telah disepakati. Tetapi kalau dia tidak solat, dia tidak menggugurkan kewajiban dan dia tahu solat itu hukumnya wajib dan dosa besar sekiranya meninggalkannya, maka dia tidak sampai kafir lagi. Itu pun satu bab. Biasa ajaran ini je. Siapa ingkar, dia kafir. Kalau tak ingkar, dia fasik. Cuma tak kafir, tak keluar dari Islam. Cuma ada satu bab lagi, intizam. Dia berterusan. Dia tak ingkar, solat tu wajib, saya sangat sebab tak solat. Cuma tanya, biasa tinggal solat ke, biasa solat? Saya ini orang biasa tinggal solat. Kalau biasa tinggal solat, boleh kafir. Kerana kebiasaan itu mengkafirkan. Itu permasalahan ulama. Contoh ini, di Islam, tapi sampai dah 40 tahun dia tak solat, 40 tahun dia tak puasa. Sebagai ulama akhir dari Sunnah Jamaah, kerana dia membiasakan tak solat, maka dia kafir. Yang kita belajar, selagi mana dia tak ingkar, dia tak kafir. Tapi ada satu bab lagi, kalau dia jadikan kebiasaan tak solat, dia kafir. Cuma pertanyaan kebiasaan tu lama mana? Itu kena ulama. Tapi pada guru saya dia kata, barang siapa tak solat 3 hari 3 malam, walaupun tak ingkar, boleh kafir dia. Waktu Arab Saudi, satu waktu pun boleh keluar Islam. Arab Saudi yang berkuah. Kita Arab Saudi kan? Ya. Kita Arab juga. Arab maklum. Arab maklum dia. Sesungguhnya ialah Allah Subhanahu wa taala mencintai, bahkan sangat-sangat mencintai yuqatiluna, itu orang-orang yang berjihad. Yuqatiluna adalah orang yang berperang fi sabilihi, di jalannya. Ini maksud kekhususan. Bila disebutnya fi sabili, di atas jalan syariah atau Islamiah yang sempurna. Jihad fisabilillah yang sempurna. Apa maknanya? Jihad atas dasar syariah atau Islamiah. Kalau sekiranya dia dikatakan kami mujahidin, kami berjihad, kami askar, kami tentera, tapi solat dia tidak. Dia tak termasuk. Kalau dia ditembak musuh, syahid. Tidak syahid. Kecuali dia orang yang tak tinggal solat dengan jaga solat dalam perang. Itulah masuk fisabilihi. Jangan kita angkat bahawasanya semua sekali askar, semua sekali tentera, kalau dia pergi perang tu, kalau ditembak musuh, dia syahid. Dilihat dulu ada neraca syariah dari Islamiyah. Lalu kewajipan dari ini belajar jaga-jaga solat dalam perang. Kerana itu masyruh, itu syariat. Disebabkan di antara kita ada juga bikin yang tentera, pangkatnya besar. Sebab dah juga musyawarah dengan dia, dia kata ustaz kami dulu dalam tak mana nak sembahyang. Dia kata bukan saya,
tak sembahyang Ustaz. Dan dia kata, saya pun tak ada mana. Jadi itu tak ada masalah. Itu yang perlu kita tahu. Itu jihad atau apa? Itu dia adalah jihad atas dasar kenegaraan. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ini kalau orang jihad ni nak dikatakan dia syahid fi sabilillah di jalannya, maknanya syahid fi sabilillah. Bagaimana ya Rasul? Nabi kata nak tengok juga jihad ni atas tujuan apa? Kalau kerana nak nama, dia tak syahid, dia mati. Dia tak dapat pahala sebagai orang jihad fi sabilillah. Kalau tujuannya nak nama, nak itu, nak ini, nak harta. Tujuan dia berperang sebab dapat harta dan pasal perang. Bukan mengatas kalimat ulia, kalimat itu Islam. Bahkan kata Rasul kalau sekiranya dia pergi jihad, tetapi ada kenegaraan. Dilihat undang-undang itu dalam kenegaraan tidak ada langsung yang masyruh yang disyariatkan dengan kaedah itu. Jadi kalau dia pergi, dia ditembak musuh, dibunuh musuh, tidak syariat. Lalu hari ini kan kita kata tentera kita, pejuang kita semua syahid, ijtihadiyah. Ijtihad. Apa makna ijtihad? Ada ijtihad. Ijtihad ini berlaku apabila kawan pada kaedah jadidah yang baru itu wujud. Jadi sebahagian jawab, Wallahu ta'ala alam. Saya serahkan kepada Allah, saya tidak mahu jawab. Ini mufti. Sebagai mufti kata, tidak syahid. Kalau sekiranya begini. Kalau begini, dia syahid. Gitu. Ini ijtihad. Ijtihad. Lalu orang pergi berjuang dulu, bawa Jepun bawa masuk tanah Melaya itu semua. Jadi itulah maksudnya ada ijtihad. Ijtihad maksudnya kalau benar, jaga Islam, jaga tauhid, jaga iman, dia syahid. Itu dia orang Nabi kan. Cuma kita kena tahu dasarnya adalah yang pergi jihad itu syariat tidak gugur. Apa maknanya? Jihad duduk bawah, solat duduk atas. Jangan kerana dia nak jihad memerangi Jepun ke itu ke ini, sampai dia tinggal solat. Jangan itu. Sebab solat duduk atas. Dan pada saat itu Rasulullah mengeluarkan jihadnya dengan solat. Rasulullah pun dalam bidang peperangan apa yang Nabi buat, Nabi solat. Bahkan kadang-kadang sepanjang malam, sebab malam-malam tak pergi perang. Mungkin dia nampak. Seperti mana dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mencintai di kalangan orang-orang yang berjihad di jalannya, itulah jihad fi sabilillah, saffan, dalam keadaan bersaf-saf. Saffan ini menunjukkan kepada berbaris-barisan. Kalimah ini pendek, dia saffan. Saffan itu benda jamak, makna menunjuk kepada berbaris-barisan. Tetapi di sudut Nawawi bahasa Arab, dia juga bermaksud sufuf, saf-saf, maknanya barisan-barisan. Barisan-barisan. Itu pasal kita sudah masuk barisan-barisan dengan barisannya. Ayat Quran ni jangan faham yang lain. Sebab apa Allah sebut barisan-barisan? Sebab dikaitkan bukan satu jamaahnya, ramai. Itu pasal bila ramai lagi jamaah, lagi Allah Subhanahu wa taala sebut. Kerana kekuatan Islam dibina dengan jamaah itu. Alaikum bil jamaah. Tidak ada satu hadis Rasulullah solat berjamaah Nabi menyebut satu orang dia. Tak ada. Yang ada dalam hadis Rasulullah, sawu sufufakum, luruskan barisan-barisan kamu. Sufuf itu adalah barisan-barisan. Ada yang lain pula, aqimu sufufakum, dirikan akan barisan-barisan kamu. Rasul rapat-rapatkan. Jadi bermaksudnya jadi yang dikaitkan dengan soft tadi. Cuma kalimah sofan ini dia lebih dasar kalimahnya.
Disebabkan kalimah yang sofat itu ada kaitan dengan saf yang lebih teratur. Itulah kata ulama, saf ini menggambarkan hanya dalam Islam saja yang membina saf demikian. Saf dalam solat, kita tidak pernah lihat agama selain pada Islam yang membina saf, walaupun dia ada kitab. Ada kitab kata Tuhan Allah Ta'ala, tapi jaga dia lah. Dan dikatakan dia beribadah. Cuma ibadahnya kita bertanya, adakah Nabi Musa AS beribadah sama macam beribadahnya mereka? Adakah Nabi Isa beribadah seperti mana orang Kristian hari ini beribadah? Jawapannya tidak. Kalau ditanya Nabi Musa bila beribadah, dia solat tu dengan 2 kali sehari semalam berjemaah. Bagaimana? Seperti mana kita? Nabi Isa pun buat jamaah disebabkan syariat Nabi Isa pun juga solat cuma 2 kali. Syariat Bani Israel. Ada sah, ada sah. Siapa imamnya? Nabi Isa AS. Pada zaman Bani Israel, siapa imamnya? Nabi Musa AS. Siapa makmumnya? Orang beriman dia. Orang beriman. Jadi apa maksudnya di sini bila disebutnya sah, di sini mesti ada imamnya, pemimpinnya, mesti ada makmumnya. Cuma kalau kita belajar kitab fiqh, kita ini tradisi Melayu memahami dengan cara Melayu juga. Itu je. Huruf dia ada. Itu je sebenarnya kadang-kadang kita belajar hukum, kita pakai hukum adat. Tradisi yang difahami oleh akad-akad orang Melayu turun-temurun zaman berzaman. Contoh saya tanya, makmum tu maksudnya apa? Pengikut tu mengikut. Jawab tadi. Pengikut tu mengikut. Makmum tu pengikut imam ataupun mengikut imam. Ha? Pengikut. Mengikut. Kalau kita tengok dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, edisi yang keempat, makmum bermaksud pengikut, bukan mengikut. Kalau di seluruh bahasa Arab, makmum itu maf'ul. Bila jadi maf'ul, dia tak boleh jadi mengikut. Dia kena jadi pengikut. Pengikut siapa? Seseorang yang mengikut seseorang. Seseorang itu siapa? Imam. Okey. Kalau sekiranya menjadinya akan mengikut, itu disebut adalah ijma'. Itu bahawa jadi mengikut. Jadi maksudnya apa di sini? Mengikut perbuatan. Perbuatan siapa? Imam. Jadi bila disebut mengambil pada makna kita mengikut imam adalah mengikut perbuatan imam. Seperti mana di Rasulullah apabila imam itu bertakbir, kamu takbir. Apabila imam rukuk, kamu rukuk. Mana mengikut pergerakan perbuatan imam. Dan lebih tepat lagi kata ulama, makmum itu pada dasarnya bermaksud dia dipimpin oleh imam dalam solat. Ini dalam kitab-kitab. Tapi dalam adat, tradisi orang Melayu, tak sebut begitu. Susah. Sebab pengikut itu kata nama. Mengikut itu kata perbuatan. Perbezaannya begitu. Jadi kita ni makmum. Ya, mengikut ke pengikut? Mengikutlah. Mengikut siapa? Mengikut perbuatan imam. Ikut pada tradisi Melayu. Itu keadaannya. Itu tambahan saja. Jadi di sini Rasulullah SAW menyatakan bahawasanya dikaitkan apabila kamu binanya saf itu Allah sangat cintai. Iaitu dah katanya Rasulullah, sesungguhnya saf yang Allah cintai adalah saf di dalam solat, begitu juga saf ketika mana peperangan. Bahkan di dalam Taurat dan Injil ada kisah bagaimana nak mengenali umat akhir zaman. Umat akhir zaman itu apabila mereka membina saf barisan dalam solat, itu juga yang sama mereka membinanya ketika mana dalam medan perjuangan peperangan. Apa maknanya di sini? Yang ini tentera musuh itu adalah di hadapan sana dan kita berkumpul.
Kita berkumpul dalam keadaan bersah-sah macam dalam solat. Di hadapan kita imamnya, pemimpinnya, panglima lah kita kata, yang akan berdiri seperti mana dia berdiri di depan kita. Lalu dia akan memberi kaedah-kaedah strategi dia sampaikan kepada kita. Jadi waktu berdiri dalam tentera-tentera prajurit, panglima itu semua dalam keadaan sah seperti mana juga sah dalam solat. Sehingga barulah amir, iaitu dah panglima tadi beritahu, di sini kamu sekian-sekian, barulah berpecah. Bahkan kata ulama-ulama kalimah saffat ini juga dikaitkan dengannya sahnya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma perbezaannya adalah kerana para malaikat itu ghaib. Bila mereka membina sah, ghaib juga. Tetapi Rasulullah pernah melihat sah para malaikat, dan Nabi seluruh sah para malaikat hanya ada satu sah. Contoh kita sah solat ni, sama, kedua. Cuba kalau sekiranya surau kita memanjang je, pasti semua akan duduk satu sah je. Kita sekarang ni ada dinding situ. Cuba kita buat surau, memanjang ujung sampai dah ke ujung sana tu dah, seekor sana. Mesti semua buat satu sah lagi. Jadi kehidupan malaikat dia di atas bumi ini, di langit, dia tidak adanya dinding-dinding dia. Jadi bila yang para malaikat bersah, kata Rasul, aku melihat semua dengan satu sah. Sehingga kata Rasulullah, apabila kamu nak berebut, yang berebut dan sabda, sebab aku melihat para malaikat berada di sah yang pertama. Apabila kamu mendirikan solat dengan saf-saf kamu, maka malaikat pun berdiri dengan saf-saf kamu. Cuma kita tak nampak. Sehinggalah kamu bila solat, malaikat pun solat. Dengan siapa? Dengan kita. Bahkan dia berimamkan dengan imam kita. Disebabkan Rasulullah SAW dulu, waktu Nabi belajar solat, Nabi solat dengan Jibril, kata ulama, Nabi dengan Jibril bukan sekadar berdua sebenarnya dengan para malaikat. Itu pasal dalam riwayat yang sahih, Nabi bila belajar solat dengan Jibril alaihissalam, Jibril di hadapan jadi imam, Nabi di belakang Rasulullah. Itu soalan ditanya, mengapa saja Rasulullah tak diri di sebelah Jibril? Kerana Rasulullah solat bersama para malaikat, imamnya Jibril. Jadi Rasulullah pun duduk bersama malaikat di belakang. Itu khas untuk Rasul. Tapi kalau sekiranya kita solat, seorang kita imam, seorang juga jamaah dalam mazhab Syafi'i, tumit kena di belakang sedikit pada makmum. Jangan sama berdiri walaupun syah. Maknanya diri di sini adalah tumit yang sama syah, kata ulama, cuma tidak apa. Kenapa? Boleh menyebabkan nanti bila naik rakaat yang kedua, tumit makmum terus depan lagi daripada tumitnya imam, maka batal solat. Tidak sah solat kalau tumit makmum lebih pada tumit imam. Tapi kalau kalau makmum tu rukuk melebihi daripada rukuk imam, itu tidak ada masalah, kata ulama, disebabkan dikira pada tumit dia. Imam tu tinggi je, makmum tu tinggi. Jadi bila dia rukuk, dia sujud, kepala dia depan lah. Itu tidak dikira, yang dikira tumitnya. Itu sah juga, sah bagi solat. Jadi kata ulama-ulama kita bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala suka orang-orang yang berjihad fisabilillah dalam keadaan mereka membina sah seperti mana membina sah di dalam solat. Cuma ulama kita khilaf. Disebabkan kalimah saffat di sini adalah barisan-barisan. Jadi bila kita solat, kita membina barisan melalui kaki-kaki kita. Kita bawa motor mana ada sampai surau nak buat sah. Dan tak ada orang punya bina buatnya sah di atas kenderaan itu. Tidak ada. Sehingga sebagai ulama mengatakan bahawa utama afdal bila seseorang buat sah dengan dua kaki dia.
Apa makna tanpa kenderaan? Mengapa? Sebab pada zaman Rasulullah dalam perang ada kalanya buat saf, tapi dengan menaiki kenderaan masing-masing. Antaranya kuda. Ulama kena. Kalau ikut pada ayat ni, sofat adalah dengan kaki dia. Sehingga ulama ditanya, orang yang jihad fisabilillah berjalan kaki, berlari dengan naiki kenderaan seperti mana kuda ke, mana lebih afdal? Sebagai ulama mengatakan dengan berjalan kaki ataupun tanpa kenderaan. Tapi ulama berfatwa kembali perkara ini bukan pendapat yang muktamad disebabkan ada satu hadis Rasul. Nabi bersabda, seseorang yang berjihad di atas kenderaannya 2 kali pahala dia. Dia buat saf, tapi dia atas kuda. Lalu kata Rasulullah, dia mendapat 2 pahalanya jihad. Berbanding orang yang tak berada di atas kenderaan. Itu yang ulama kita dengar. Itu. Jadi ayat ini mengapa agaknya kita perlu mengatakan Allah yuhibbul ladzi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai yuhibbu, sebab seperti mana kisah yang sebelum ini. Ada di antara umat Islam duduk-duduk cakap sesama mereka, lalu di antara mereka mengatakan, sekiranya ada satu amalan yang Allah ciptai, Allah pun jawab, yuhibbu, dia cipta ini. Sekiranya kita mengetahui satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah, kita pakai sama-sama amalan itu. Itu Rasulullah pun tanya, apa yang kamu duduk-duduk itu kenapa? Ini ya Rasul, kami berusaha Allah, kami sesama kami berkata, kalau ada satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah, kami berikrar, berjanji nak amal. Lalu bila sahaja turun ayat ini, turun surah ini satu surah, dan Rasulullah baca kepada mereka sampai inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi, menunjukkan jihad fi sabilillah. Antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah jihad fi sabilillah. Bila dah dibaca, mereka pun faham, tapi mereka memungkiri janji yang tidak dilihat. Bila mereka tak pergi jihad, Allah tegur, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapakah kamu mengatakan kamu nak beramal, nak buat ma la taf'alun, tapi pada hakikatnya kamu tak buat. Disebabkan ayat Quran, walaupun kita lihat ayat itu tertib, ayat pertama, ayat kedua, ayat tiga, ayat keempat sampai ayat yang ke-14, tetapi di sudutnya asbabun nuzul, dia tak mengikut tertib ayat. Apa maksud dia tak mengikut tertib ayat? Iaitu bila Allah Subhanahu wa taala menyatakan dia mencintainya jihad, dia sebut ayat itu bukan pada yang awal, disebut pada bahagian terakhir. Itu pasal disebut surah ini satu surah dibaca semua, agar mereka melihat semua. Jangan melihat tertib. Kalau melihat tertib, mungkin pada awal-awal surah ni tak jumpa pun Allah kata jihad fi sabilillah. Bahkan dalam ayat ini sekadar Allah kata Allah suka orang yang pergi berperang berjihad fi sabilillah dengan berbaris-barisan. Sehinggalah difahami, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ayat 11. Ayat sebelah ini adalah jawapan yang paling utama terhadap mereka yang bertanya, apakah amalan yang sangat dicintai oleh Allah? Allah jawab, beriman pada Allah, beriman pada Rasul, dan berjihad di jalannya dengan harta bendanya dan juga nyawa, jiwa. Ayat itu bukan ayat nyawa. Jadi oleh kerana itulah Quran gitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga Quran macam begitu. Jangan dilihat tertib satu-satu. Itu pasal kalau pada zaman Rasulullah SAW ada kalanya Nabi mengajar para sahabat 10 ayat, tapi bukan tertib. Bukan ayat pertama, ayat kedua sampai 10 ayat. Sehingga Rasulullah tanya, kamu dah hafal? Setelah ayat Rasul.
Kamu faham ayatnya? Faham ya Rasul. Kamu dah amal, telah ya Rasul. Barulah Rasulullah melangkah ayat yang lain. Cuma bukan ayat tertib ayat tamu sampai ayat 10 surah itu. Bukan. Pada zaman Rasulullah, Nabi mengajar ayat ini dulu. Surah ini satu ayat. Surah ini satu ayat. Bila kumpulkan surah ni, ayat ni, ayat ni, ayat ni. Semua ada 10 ayat. Itu mereka. Itu pasal para sahabat dia akan tahu tentang akidah syariah pada dasar-dasar. Sebab Nabi akan ajar dasar. Macam kita pula belajar tertib. Mana kita belajar ayat yang terakhir dulu. Kita belajar ayat pertama dulu tertib. Contoh kita belajar surah Al-Fatihah. Ayat pertama. Barulah ayat 7 yang terakhir. Tidak tiba-tiba pagi ini kita belajar ayat 7 dulu. Ayat pertama mungkin tahun depan tu. Itu je perbezaan kita. Sebab kita melalui ini kaedah apa yang disusun oleh ulama dalam tafsir Al-Quran. Ka'annahum bunyanun marsus. Itulah sepertinya keadaan mereka itu yang mempunyai satu binaan, bangunan marsus. Marsus menunjukkan pada binaan yang kukuh. Contohnya secara logik, kalau kita nak buat rumah kita nak kukuh atau tidak, jawapannya mestilah kukuh. Kita takkan bina rumah macam orang kata rumah pakai buang. Kenapa awak buat rumah ni? Saya takik seminggu je dulu. Habis seminggu, dia sebalik macam makan roti gardenia. Ada rumah kita begitu? Tidak. Kita akan buat rumah, kalau boleh rumah ni boleh bertahan 1000 tahun. Moga-moga lah. Pada orang rumah kita ni boleh bertahan puluhan tahun. Kita di sini ada yang 40 tahun yang rumah ni. Tahan dia. Tak adanya atap tu runtuh ke bawah. Pada atap tu, pada atap yang pertama tu tak ditukar-tukar tu. Kita sendiri duduk dalam rumah tu 40 tahun, kita juga orangnya. Yang bertukar-tukar tu ikut tu. Ikut dah, mana dia umur macam itu. Jadi apa maksudnya di sini? Begitu juga di sudut logik, Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar bila berperang buat saham, berbaris-barisan, rapat-rapat pula sahamnya. Tetapi Allah juga menyatakan, ka'annahum, seperti mana sah-sah mereka, barisan-barisan mereka, bunyanun adalah satu binaan marsus. Kata ulama marsus di sini adalah sangat-sangat kukuh dan tersusun. Pada zaman dulu, macam contoh ini, zaman hari ini bila kita buat bangunan, kita lekat satu bata tu dengan simen. Simen tu daripada apa? Tanah lah. Jadi hari ini, pada zaman dulu, orang-orang Arab kata, kalau bunyanun marsus, mereka bukan melekatkan antara satu tanah, bata juga, dengan tanah juga. Tapi mereka melekatkan dengan tembaga. Zaman dulu. Tapi itu pun bukan semua orang boleh buat. Itu pasal bila dikaji orang apa ada bangunan-bangunan dulu sangat bertahan walaupun usianya lebih 1000 tahun. Bila ditengok betul-betul bangunan itu, rupanya ada cairan tembaga dalamnya antara batu dengan batu. Zaman dulu. Jadi itu juga dikatakan oleh ulama-ulama kita marsus. Tetapi kalau sekiranya tidak sampai demikian, kata ulama-ulama kita, jadi bangunan itu tersusun. Bangunan itu juga seimbang. Itu juga dengan maksudnya marsus. Jadi bila seimbang tersusun, jadi bila kita buat salat, begitu juga. Seimbang tersusun. Bukanlah kita kata siapa yang rendah duduk depan, siapa tinggi duduk belakang. Itu macam kat sekolah. Kita di sini tidak demikian. Membinanya sab-sab solat itu tidak ada kaitan begitu. Cuma yang dikaitkan dengan yang marsus adalah seimbang, kuat dan bertahan. Jadi maksudnya di sini adalah kata ulama-ulama kita itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pembinaan yang satu bangunan, dan itu juga yang Allah Subhanahu Wa Taala suka, yakni dalam pembinaan yang
sah. Oleh kerana itulah bila kita binanya sah, kita pun kena kuat dengan sah agar sah itu tidak renggang. Dia tu pada tidak jadi saya tidak renggang. Sebab kalimah mausus juga kata ulama seperti mana contoh begini, kamu membina bangunan antara bata dengan bata dilekatkan sehingga kata ulama bunyan mausus yang melekat antara satu sama lain. Kalau sekiranya renggang, kita sedikit pun tak simen antara renggangan itu, maka dia tidak akan kuat. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu dia cinta sesuatu yang sempurna. Kita buat sab itu sempurna. Itu yang Rasulullah memahami ayat ini dan dipraktikkan di sudut solat. Nabi kata, Aqimu sufufakum. Dirikan akan sab kamu. Dan kesempurnaan solat itu antaranya adalah dengan merapatkan sab. Solat sempurna dengannya sah dirapatkan. Betul. Maknanya hendaklah kamu merapat-rapatkan sah. Sehingga dalam hadis yang lain kata Rasul, rapatkan sah kamu sehingga jangan membiarkan syaitan masuk di celah-celah sah kamu. Itu satu sunnah walaupun tidak wajib. Bahkan sebagian sahabat kata pernah satu ketika Rasulullah nak ajar nak masukkan ke anak punya nomor Rasul dikatakan sah solat. Belum lagi iqamah. Hari itu Bilal lah yang ke iqamah. Belum iqamah, tapi semua dah tinggi. Nabi kata Bilal nanti jangan iqamah. Lalu Rasulullah bawa pedangnya, Nabi pun letak di antara satu bahu dengan satu bahu, Nabi stop. Rapatkan ni. Yang kamu rapatkan dia sendiri. Yang belakang tu ke depan sikit kakinya. Sehingga dalam hadis itu menyebut bahu dengan bahu, dada dengan dada, dia seimbangkan. Tumit dengan tumit. Dah selesai, barulah Bilal pun iqamah. Itu yang terbaik kata ulama dalam membina syar. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita, ini terbaik juga, tapi tak lazim itu bagi. Disebabkan begini, bila kita selesai iqamah, imam makruh menunggunya makmum bina syar. Itu pasal kalau nak cepat-cepat buat syar, makmum lah yang cepat, bukan imam. Sebab bila kalau kau mati solat, Allahu Akbar, la ilaha illallah, imam boleh ingatkan rapatkan sah. Jadi makmum cepat-cepat rapatkan sah. Sehingga kalau imam tunggu nak bagi betul-betul rapat seminit dua pula tak tunggu. Ada seorang cerita pula, tunggu imam baru nak masuk. Tunggu dia, hukumnya makruh. Jadi makmum itulah kenapa memahami dalam membinanya syar. Seperti mana pada zaman Rasulullah pun berlaku begitu. Satu hari Nabi kata, apabila kamu diperintah membina syar, cepat-cepat. Kalau kamu lambat-lambat, nanti pertolongan Allah pun lambat. Buat cepat-cepat, pertolongan Allah pun cepat. Maknanya dia kan ada ni pesan. Ada pesan. Ini terjawab mengapa agaknya lambat berlaku itu, lambat berlaku ini, lambat pertolongan Allah. Kerana kita yang memudahkan lambat. Kata dalam Rasulullah, pertolongan Allah itu cepat. Disebabkan para sahabat cepat dalam membinanya ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu betul ulama-ulama kita dalam kalimah yang khusus ajaran. Yang terakhir daripada satu riwayat yang boleh kita amalkan adalah hadis Rasulullah berdasarkan ayat ini. Sesungguhnya para malaikat berselawat atas mereka yang membina sah. Yang mana sah ni adalah bahu dengan bahu dirapatkan, kaki dengan kaki. Lalu para malaikat akan berselawatkan. Daripada guru saya dia menyebut bila kita membina sah, dapat seperti mana surah Rasulullah yang Nabi kata, kita perlu
angkat takbiratul ihram lagi, tapi kita membina sunnah demikian, maka belum kita selesai solat, dosa telah diampuni. Belum takbir, Allah dah terima solat. Kerana Rasulullah kata salah satu yang kesempurnaan solat adalah dengannya sah. Lalu belum takbir, pahala sempurna solat Allah dah bagi dulu dengan sempurnanya sah itu. Jadi kita kena ambil berat tentang yang hubungan kita dengan sah kerana ada hubungan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.